beberapa faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, dalam ayat saya minta maaf lah, ayat ni dia orang tak susun ikut ayat, dia ikut apa yang dia nak huraikan. Dia ikut, tapi ayat dua ayat yang kita kan. Ayat yang kita mula-mula tawak ini, wa iz akhadna minan nabiyyin, Allah ambil perjanjian dengan nabi-nabi. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Annahu ta'ala arsalar rusul. Allah Ta'ala telah hantar mari Rasul. Tugas Nabi alaihimussalam, tugas Rasul alaihimussalatu wassalam, apa tugas dia? Tugas dianya menyampaikan kepada umat. Siapa yang terima, baginya pahala, baginya syurga. Siapa yang tak terima, baginya neraka. Na'udzubillah. Kerana itu, kata Sayyidina Ali. Tulis tuan-tuan. Sayyidina Ali, kata-kata Sayyidina Ali ni banyak orang sebar, tapi saya bimbang nak share. Sebab banyak nisbah kepada Ali itu tak betul dari sudut sanadnya. Kejap-kejap keluar kata-kata Ali bin Abi Talib alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di poster tu, kalau di belakang nama Sayyidina Ali ditulis alaihi salam, hati-hati. Biasanya mari daripada geng Syiah. Itu dia panggil simah. Ciri-ciri Syiah ni dia tak guna Ali radhiyallahu anhu, dia guna Ali alaihi salam. Kita ahli sunnah kebanyakannya kita guna radhiyallahu anhu. Ada sebahagian guna karramallahu wajhahu. Jadi karramallahu wajhahu tu bukan Syiah, diguna oleh ahli sunnah. Tapi Syiah dia akan guna alaihi salam. Kalau rumus Ain Sin, dia tulis belakang nama Ali Ain Sin. Itu mari daripada Syiah. Hati-hati tuan-tuan. Baik, kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata ad-dunya, mengambil perkara atas dunia ni, halaluha hisabun. Yang halal kamu ambil kena hisab, kena kira. Wa haramuha azabun. Yang haramnya tetap kena azab. Kalau tak sempat taubat lah. Kalau kita sempat taubat, insya-Allah selamat. Wa hadza mimma yujibul khauf al-am. Daripada ayat ini dan juga huraian daripada Sayyidina Ali ini meletakkan kita kena rasa takut sentiasa. Sebab dua perkara yang kita lalui atas dunia ni, yang kita akan ambil yang halal, itu pun kena hisab. Na'udzubillah, kalau pergi ambil yang haram, apa jadi? Kena azab. Dua. Hisab pun bukan senang tuan-tuan. Allah akan tanya banyak dimensi. Harta ni dari mana? Dari sumber yang halal. Lepas. Kemana kamu bawa? Dapat harta bagus dah, sumber yang halal, tapi dia pula pergi letak di tempat yang tak baik. Letak mana? Tempat maksiat. Pergi menjadi penaja program maksiat, kena awak. Dari mana harta? Rasuah pula. Letak di mana? Tempat maksiat 2 kali. Habis nak ambil mana duit rasuah ni, nak letak di masjid. Ada juga orang macam tu. Dia panggil nak bersihkan harta. Dia tahu harta ni harta haram. Dia pergi letak di masjid lah macam-macam. Bila SPRM mari tangkap dia, mulalah dia cari masjid, cari tempat-tempat yang kebajikan yang dia buat. Kita kata jangan duduk kacau macam tu lah. Kalau dah tak ada duit, tak payah ambil rasuah. Tak usah buat kebajikan. Kita buat setakat mana yang kita mampu. Jangan jadi hero apa dia panggil, pergi curi barang orang kaya, pergi bagi orang miskin. Mana boleh. Islam bukan ajar macam tu. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Na'udzubillah. Baik, perkara yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum anna man an'ama Allah Ta'ala alaihi bi ni'matin. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepadanya, fa inna lillahi ta'ala alaiha syukran, maka kita kena syukur kepada Allah.
Khususnya nikmat yang umum yang banyak yang kita dapat ni. Kemudian bila dapat nikmat khas, kita kata alhamdulillah. Sebab itu dia ada solat sujud syukur. Sujud syukur ni bila kita dapat nikmat khas. Kalau tidak kerja kita sujud hari-hari, bangun tidur, alhamdulillah, pernapasan baik. Maknanya paru-paru sihat, tidak dilanda COVID. Sujud syukur. Bangun-bangun sudah pergi celak mata tengok di cermin, berkelip molek mata aku, sujud syukurlah. Dia mana? Dia panggil ni'matun mutajaddidah. Bila dapat nikmat yang baru, kita sujud. Yang ketiga, masih lagi ayat yang sama. Setelah Allah Ta'ala sebut perjanjian dengan Nabi SAW, atba'hu, diikuti dengan 4 orang lagi ulul azmi, sebab mereka ini ashabul kutub wa masyahir arbabis syara'i. Ada di kalangan mereka yang ada kitab yang masyhur seperti Musa dengan Isa, dan dia juga telah membawa satu syariat yang diikuti, kan, millata abikum Ibrahim. Habis Nuh macam mana pula? Tak ada pula kitab Nabi Nuh. Dia ada, cuma tak ada maklumat pada kita. Nabi Nuh ni dia panggil Abul Bashar As-Sani, bapa manusia yang kedua lepas pada Nabi Adam. Setelah berlaku daripada zaman Nabi Adam, berlakunya dia panggil transformasi syirik, daripada ambil berkat, gosok, cium, sembah patung. Patung-patung yang disembah itu, kata Ibnu Katsir, min asma'is salihin. Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra, itu nama orang soleh di zaman tu. Mereka ambil dibuat patung, akhirnya mereka sembah. Zaman kita hari ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, jangan berani. Tak mau lukis gambar besar-besar, buat patung-patung. Akhir kali, anak cucu esok datang, mungkin mereka sembah. Na'udzubillah. Kena potong. Kata orang potong ni, potong daripada bawah, jangan daripada setengah jalan. Nanti orang salah faham. Baiklah, itu dia panggil ulul azmi. Yang keempat, qauluhu ta'ala liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim. Allah Subhanahu wa taala akan tanya orang yang benar menjalankan tugas dengan apa yang mereka bawa. Kata ulama, iza kanal anbiya yus'alun, kalau Nabi pun akan ditanya, bagaimana dengan kita? Membuat apa untuk Islam? Kita kata terkapai-kapai kita cari, tak ada benda yang kita buat. Tak ajak orang solat, tak ajak orang mengaji, tak ajak. Malu kita depan Allah Azza wa Jalla. Aku bagi kepada nikmat banyak, kamu senyap gitu je. Kamu tak menjalankan tugas. Yang kelima, soalan itu, liyas ala sadiqin, soalan itu bukan soalan khas untuk orang yang kepala kafir je, tapi orang yang baik juga akan ditanya. Liyas ala sadiqina, orang baik akan ditanya. Maka kata ulama, daripada ayat ini wujubul hazar, kita kena ambil perhatian dan kena buat persiapan kepada soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla ini. Dengan sebab itu kita kena bergerak. Kita kena berjuang untuk menegakkan Islam ini. Nanti bila ditanya oleh Allah Azza wa Jalla esok, tak tahu nak jawab. Mau buat apa atas dunia dulu? Aku bagi makan, bagi minum, bagi nikmat yang banyak-banyak, bagi isteri, bagi itu, bagi ni. Tiba-tiba kita kata, ya Rabbi, aku duk mentak darah atas dunia dulu. Tak buat apa. Penat kita tu. Mau tanya kan? Itu 5 dari al-fawaid at-tarbawiyah. Kita berpindah pula kepada fawaid al-fawaid al-ilmiyah. Faedah-faedah dari sudut ilmiahnya pula. Balik semula kepada ayat yang kita baca, ayat wa idz akhazna mitsaqahum. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian. Kata di ulama tafsir, izamul mas'uliyah 'alal anbiya. Ayat ini menunjukkan besarnya tanggungjawab
Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Allah Ta'ala buat perjanjian dengan dia. Maka kalau nabi itu berat, para pengikut nabi, siapa dia pengikut nabi? Sahabat-sahabat nabi, ulama-ulama Islam, para pendakwah juga diletak satu keberatan di atas kepala kita, iaitu kita kena menyampaikan yang benar kepada masyarakat dan beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka-suka ya. Suka-suka apa? Kita nak ceramah ni cari orang suka. Lah, kita kena bagi tahu orang yang suka. Orang suka ke orang tak suka? Kena tengok. Baik. Maknanya tanggungjawab ahlul ilmi, para ulama itu besar. Tanggungjawab kita menyampaikan tugas, menyampaikan dakwah. Yang ketujuh, wa a'adda lil kafirina azaban alima, kami dah sediakan kepada orang kafir azab. Allah guna ayat ini a'adda bilafzil madhi, aku dah sediakan azab. Maka di sini ulama kata annan nara mawjudatun al-an, ayat ini menunjukkan bahawa neraka sudah pun ada sekarang. Neraka sudah ada dah. Penghuni ada ke tak lagi wallahu alam. Tapi neraka sudah ada. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Neraka ada dah. Yang ke-8, Allah kata wa a'adda lil kafirina azaban alima, dan kami sediakan bagi puak kafir itu azab yang cukup sakit. Alim ay mu'lim, mana azab yang cukup apa? Cukup menyakitkan. Jadi ulama mengatakan faedah ini menolak ke atas pandangan yang mengatakan inna ahlan nar yakunu jahannamiyin. Dia kata penduduk neraka tu jadi kayu api gitu ya. La yuhissuna bi'azab, dia tak rasa azab pun. Macam kayu api kita bakar tu, dia rasa azab ke tidak? Tak rasa azab. Sebab dia kayu api. Jadi ayat ini menolak pandangan tersebut bahawa orang ahli neraka akan merasai azab. Kalau tidak faedah apa jadi azab? Wallahu alam, itu kata di para ulama tafsir. Yang ke-9, wa iz akhadna mitsaqahum liyas'ala as-sadiqin. Dua ayat yang kita baca ini, ayat ini menjadi suatu persiapan. Dia panggil muqaddimah kepada kisah yang akan berlaku ni. Ayat 9 iaitulah Qissatul Ahzab. Sebab dalam peperangan Ahzab ini peperangan yang pecah kaum Islam dengan puak-puak munafik dengan puak lain. Kenapa? Sebab Quraisy buat pakatan dengan Ghatafan dan bangsa Arab yang sekitar Madinah itu. Mereka dapat kumpul seramai 10,000 tentera. Bukan sikit tuan-tuan, 10,000 tentera nak lanyak Madinah ni. Maka Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Nabi, perjanjian dengan para sahabat, an yansuruddin, kamu kena bela agama ini. Bila mari peperangan azab, sahabat tak lari. Ya larinya munafikin, yang larinya siapa? Puak-puak Yahudi batal perjanjian. Sebab itu dalam surah ini disebut dua peperangan, satu peperangan Ahzab, satu lagi peperangan dengan Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah. Cerita tunggu sampai di ayat dia nanti kita cerita. Puan-puan, tuan-tuan tak sabar nak baca cerita, ambil dalam buku kita ni. Nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah di sini kita telah huraikan secara ringkas lah tuan-tuan. Sekurang-kurang orang pergi Madinah ada maklumat apa dia kat perang Parik, apa dia perang Ahzab. Ini buku ada cerita kepada kamu. Saya tak sempat nak baca dah Abu Anas, sibuk. Tengok dalam YouTube yang telah saya sampaikan kuliah, tajuk dia Ghazwatul Ahzab. Alhamdulillah.
Maknanya ayat ini sebagai persiapan tamhid kepada ayat 9. Kamu akan menghadapi cabaran besar. Madinah akan dilanyak, dikepung oleh puak Quraisy, sehingga kan Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran ini, dalam ayat yang kita akan baca dalam suratul kisah Ahzab. Tuhan kata apa? Tengok ayat 10 tu. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izja'atil absar wa balagatil qulub, sampai hati sampai di halkum. Maknanya takutnya sampai sini hati. Tunggulah dalam ayat dia nanti insya-Allah. Yang terakhir para jemaah sekalian, yang ke-10 kita nak buat sedikit bandingan. Sedikit bandingan ayat kita ni. Dalam ayat ni Allah mula dengan Nabi dulu. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat surah Asy-Syura, tuan-tuan tulis surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Dalam ayat kita ni Al-Ahzab Nabi dulu. Dalam ayat Asy-Syura ma wassayna bi Nuhan, Nabi Nuh dulu. Kamu dia baru bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kata di ulama tadabbur, ini yang kita nak tadabbur Quran ni. Tengok susunan ayat pun dibahas sampai begitu sekali. Ayat kita wa dzalika likaunihi afdala minhum. Sebab dalam ayat ini ayat cerita tentang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara nabi rasul yang paling ramai pengikut, wa aktsaruhum atba'an. Orang yang paling ramai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal Nabi juga. Maka ayat sini oleh kerana ayat ni cerita tentang Nabi, Allah mula wa minka, tuan dulu, kemudian Nuh. Baik, dalam surah Asy-Syura kenapa disebut Nabi Nuh dulu? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Kami syariat kepada kamu agama yang kami dah berwasiatkan kepada Nuh. Jawab dianya, di sini Allah tak nak cerita tentang Islam. Mana dari sudut masa, dari sudut zaman, dari sudut tertib, Nuh dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir sekali. Kemudian dilengkapkan dengan 3 orang lagi ulul azmi. Dilengkapkan dengan 3 orang lagi ulul azmi. Maka kata ulama, syara'a lakumud dinal asil. Kami syariat kepada kamu agama yang teguh ini sebagaimana aku mula dengan Nabi Nuh. Kenapa dia mula Nabi Nuh, tak mula Nabi Adam? Jadi ulama tafsir kata sebab Nuh lah rasul yang pertama selepas Adam. Jadi kita mula dengan Nuh, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya yakin dan percaya para pelajar telah pun dapat memahami antara dua situasi itu. Dalam ayat surah disebut Nabi Nuh dulu sebab itu tertib zamani dari sudut perjalanan agama, kemunculan agama. Nuh dulu. Baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat suratul Ahzab Allah Taala nak gambarkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mula Nabi dulu wa min Nuh. Masya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua para pelajar sekalian. Itulah yang tujuan kita belajar, tujuan kita mengaji ni untuk apa? Untuk nak mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Baik, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kisah peperangan Ahzab. Bermula ayat 9 mungkin sampai ayat 11. Panjang Ahzab ni. Kita ambil bertahap lah, sikit-sikit insyaAllah. Baiklah, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.